Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan bentangkan tugasan 2 struktur Regimen Seri 500 Askar Wataniah. Nama kumpulan saya Muhammad Afzudin Haikal bin Zamri. Saya Saudara Muniandi. Himay Alam Yang Santro. kedua, Saya Yash Koyum. Kami ingin membentangkan tentang struktur Regimen 500 Askar Wataniah. Okey, silakan Hilma. Pengenalan sejarah moden ATM bermula dengan pengambilan 25 orang pemuda Melayu sebagai skuad percubaan Regimen Askar Melayu pada 1 Mac 1933. Regimen ini terus berkembang menjadi satu batalion penuh yang dikenali sebagai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu pada 1 Januari 1938. Batalion kedua ditubuhkan pada 1 Disember 1941, iaitu 6 hari sebelum Perang Dunia Kedua bermula di Malaya. Kedua-dua batalion ini telah menunjukkan kebolehan mereka dalam peperangan menentang tentera Jepun. Selepas perang, negara dilanda pula oleh ancaman komunis dan keadaan darurat telah diisytiharkan pada tahun 1948. Keadaan ini memerlukan pembesaran angkatan tentera. Menjelang tahun 1950, kekuatan Regimen Askar Melayu telah ditambah menjadi 7 batalion. Pada zaman darurat juga, Angkatan Tentera telah melihat penubuhan pasukan berbilang bangsa, iaitu Regimen Persekutuan dan Skuadron Kereta Perisai Persekutuan pada tahun 1952. Setelah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Angkatan Tentera Malaysia telah berkembang maju dan lengkap untuk menjalankan operasi melawan insurgensi. Pada masa ini, pasukan Angkatan Tentera Malaysia sedang dipermodenkan sebagai satu pasukan tentera konvensional yang mampu untuk menghadapi cabaran masa depan. Syashi. Struktur Regimen Seri 500 Askar Wataniah. Seri 500 Askar Wataniah. Elemen ini berperanan sama seperti pasukan-pasukan infanteri angkatan tetap. Terdapat 16 Regimen Seri 500 AW di seluruh Malaysia pada ketika ini. Setiap regimen mempunyai 3 batalion yang ditempatkan di beberapa lokasi. Armor. Kor Armor Diraja telah mewujudkan Squadron Armor AW yang diintegrasikan dalam setiap regimennya. Squadron tersebut terletak di Port Dickson, Pantai Sungai Petani, Kuching dan Kota Belud, Sabah. Elemen bantuan tempur. Skuadron Semboyan Medan AW telah ditubuhkan untuk mewujudkan barisan kedua pasukan pengendali komunikasi. Pasukan ini terdapat di Kuala Lumpur, Ipoh dan Sungai Besi. Next slide. Jurutera mewujudkan Skuadron Jurutera AW dengan melatih anggota sukarela dalam aspek kejuruteraan Medan. Skuadron ini terdapat di Kuala Terengganu, Kajang, Klang dan Pulau Pinang. Artileri. Konsep penubuhan sama seperti armor di mana satu bateri artileri AW diintegrasikan dalam Regimen Artileri Diraja bertempat di Kota Baru, Taiping, Melaka, Seremban dan Kuala Lumpur. Risik. Kompeni perisikan Diraja AW yang diintegrasikan ke Batalion KRD tetap. Unit ini terdapat di Sungai Petani. Polis Tentera. Kor Polis Tentera Diraja KPTD telah menubuhkan 4 kompeni KPTD AW di lokasi berikut. Next slide. elemen bantuan perkhidmatan. Kor Perkhidmatan. Terdapat 5 kompeni angkut AW, 1 kompeni bekalan dan 1 platoon hantaran udara AW. Lokasi unit adalah di Seremban, Kuala Lumpur, manakala platoon hantaran udara di Taiping. Koorden. Terdapat 1 kumpulan Ordnan Brigade AW KOBW bertempat di Kuala Lumpur dan terdapat unit KOB AW diwujudkan dengan diintegrasi kepada unit tetap terletak di Kuching, Taiping, Melaka dan Kuantan.
Jurutera Elektrik dan Jentera. Terdapat 2 workshop JLJ AW iaitu di Ipoh dan Kuala Lumpur, manakala 4 workshop medan AW bertempat di Taiping, Melaka, Kuantan dan Kuching. Kor Kesihatan, terdapat 4 company ubat AW bertempat di Kuantan, Kluang, Sungai Petani dan Kuching. Elemen pakar yang terdapat dalam AW terdiri daripada 2 kor iaitu kor semboyan dan kor jurutera. Regimen semboyan diraja pakar Telekom AW. Unit ini khusus bagi urusan penyelenggaraan perhubungan. Keanggotaan unit pakar ini terdiri daripada kaki tangan Telekom Malaysia. Regimen semboyan diraja Medan. Keanggotaan dalam pasukan ini terbuka kepada orang awam yang memiliki kemahiran dalam bidang telekomunikasi. Lokasi kedua-dua regimen ini terletak di Padang Tembak, Kuala Lumpur. Regimen pakar yang terdapat dalam kor jurutera adalah jurutera pakar pelabuhan. Unit-unit ini ditubuh di pelabuhan-pelabuhan utama negara. Keanggotaan terdiri daripada kaki tangan pekerja pelabuhan Kuantan, Klang, Pulau Pinang, Bintulu dan Kuching. Jurutera pakar kereta api. Unit ini bertanggungjawab bagi menyelenggarakan KTMB semasa darurat. Keanggotaan ini adalah kaki tangan KTMB. Jurutera pakar pengendalian air. Unit ini khusus untuk dianggotai oleh pekerja bekalan air. Jurutera pakar pengendalian jana kuasa. Unit ini khusus untuk dianggotai oleh pekerja tenaga nasional berhad. Kesemua regimen ini di bawah pentadbiran Markas Regimen Askar Jurutera Diraja Senggara Perhubungan, Kem Bukit Aigate, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Next slide. Konsep Handro boleh diterjemahkan sebagai pasukan yang mengkucar kacir sekaligus melemahkan pasukan kecil musuh yang sudah bertapak ataupun menawan tanah air. Maksudnya mungkin pada satu ketika kekuatan ketumbukan ATM tidak berjaya menghalang kehadiran angkatan tentera musuh dalam kekuatan yang ramai, sekaligus tanah air ditawan. Pada masa ini, kekuatan musuh akan dikecilkan untuk memenuhi penempatan yang menyeluruh di seluruh negeri. Waktu sebeginilah peranan komuniti bukan tentera yang telah dilatih sebelum ini menjalankan aktiviti sabotaj dan sebagainya. Inilah konsep Handruh yang diperkenalkan oleh pihak tertinggi ATM dalam usaha untuk memperkasakan ketahanan. Next slide, Hima. Penutup, realiti yang harus diterima adalah ramai dari kalangan AW hangat-hangat tahi hayam terhadap tanggungjawab yang harus mereka lunasi sebagai anggota AW. Ada yang menganggotai pasukan palapis hanya sekadar untuk memenuhi kurikulum. Universiti malah ada juga dengan niat untuk menambah wang saku. Walhasilnya, setelah tamat pengajian, tauliah yang disandang dibuang entah ke mana. Institusi keselamatan negara juga tidak terlepas dari turut tindakan bukan sahaja dengan maklumat berdarjah kepada negara luar, malah memperlekehkan segala usaha pembangunan pertahanan yang dirancang. Menjadi lebih malang bila ada yang berani mempertikaikan jasa pejuang-pejuang zaman kritikal dengan menterjemahkan kepada fakta sejarah menjadi sebaliknya. Implikasinya amat besar terhadap sejarah kemerdekaan negara kerana jika tidak dibendung, fenomena ini akan mengelirukan pemikiran generasi terkini yang sedang diberi kefahaman tentang konsep Handro yang menuntut semua rakyat bersatu hati, jiwa dan raga demi kesejahteraan. Perbincangan kita diakhiri di sini. Terima kasih. Terima kasih. Dah.